Bukan kata Quran sunnah, mari je apa pun anda langgar benda tu, maju ke mundur. Undang-undang sekolah, rambut kemas, rambut pendek, baju putih, seluar hijau, kasut hitam. Anak murid mari rambut skinhead, baju kelabu asap, seluar pendek, seluar koyak, stoking macam pemain golf, kasut sport Nike. Lepas tak lepas? Tak lepas. Pasal apa tak lepas? Dia sendiri dah langgar undang-undang yang sedia ada. Walaupun undang-undang ni mungkin manusia yang buat. Sekadar undang-undang dunia, kita tak ikut pun apa tak akan jadi. Bukan maju, mundur. Apatah lagi agama. Dan perlu ke agama ada catuan-catuan tadi. Tak cukup Quran, tak cukup sunnah, tak cukup ijma', tak cukup ni, tak cukup kata-kata ulama', tak cukup pandangan ulama', tak cukup huraian ulama', perbahasan ulama', tafsiran ulama'. Kena tambah hak kami cadangkan. Disiplin ni, disiplin ni, disiplin ni, ideologi ni, pemikiran ni. Perlu. Tak perlu sebenarnya. Sebab Islam tu dah cantik dengan dua sumber tadi. Follow sebenarnya, siapa pun akan berjaya. Masalahnya orang Islam sendiri yang meremehkan dan merasa benda ni tak hebat. Alah, Quran biasa. Tapi falsafah ni cukup mengagumkan hati. Pandangan-pandangan dari profesor ni menggerakkan metabolisme dalam otakku macam minum susu enma. Falsafah tu, falsafah ni, ideologi tu, pemahaman dia rasa lebih hebat daripada ayat-ayat Quran yang dia duk baca, daripada petikan sunnah-sunnah Nabi. Itu satu hal. Satu hal yang lagi, dia cuma ambil satu. Dia ambil apa? Dia ambil Quran saja. Inilah golongan Quranis, atau lebih selesa disebut golongan anti hadis. Sumber kita satu je, Quran. Tak perlulah kita sebab hadis Nabi ni apa? Hadis Nabi ni kita terima sekarang, sama ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ditulis berapa ratus tahun selepas wafat Nabi. Lebih kurang 500 hingga 600 tahun selepas Nabi wafat. Kita pun tak pasti dari sudut otentik dia, kebenaran dia, kepercayaan dia. Benda-benda cakap macam ni, sebenarnya mereka tak belajar tentang position ilmu hadis. Ilmu hadis kita ada rangkaian perawi, kita ada rangkaian sanad, kita ada rangkaian matan yang menjaga kemurnian dan keaslian salafiyah setiap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebab itulah ulama-ulama dah letakkan ini tahap dia sahih, ini tahap dia hasan, ini tahap dia dhaif, ini tahap dia ditolak, munkar, mardud dan sebagainya. Tapi mereka tak ada semua benda-benda ni. Jadi bila mereka tak memahami position dan disiplin ilmu dalam Islam, mereka akan hentam secara kromo, hentam secara sembrono, tanpa ilmu dan fakta yang sebenar. Okey, baiklah. Kalau hari ini mereka nak tolak hadis, mereka nak tolak hadis sebagai contoh. Dalam ayat Al-Quran, ada ayat-ayat berbentuk literal yang senang untuk difahami. Dan ada ayat-ayat yang berbentuk perintah, yang memerlukan kepada perlakuan dan perkataan Nabi untuk mencontohkan perintah yang terdapat di dalam ayat. Contoh, kita kata dalam Al-Quran sebut, wa aqimus shalah, dirikanlah sembahyang. Tapi cara sembahyang, pelaksanaan sembahyang, praktikal sembahyang adalah dalam Quran. Tak ada. Lepas tu nak sembahyang ke mana? Allah suruh sembahyang. Lepas tu nak sembahyang ke mana, tuan-tuan? Dah kita nak sembahyang, hak tuan-tuan duk buat hari ni ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Quran ke? Ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Lepas tu lagu mana kita boleh tahu Nabi sembahyang lagu ni dulu? Sebab benda tadi salah silap sanad tadi berangkat. Kita ikut daripada guru kita tengok guru dia dulu naik sampai kepada sahabat-sahabat, tengok Rasulullah, cara Rasulullah praktikalkan sembahyang kepada semua sahabat-sahabat. Dan dia jadi legacy secara turun-temurun, diperturunkan bentuk cara penunaian solat yang sebenar dan sahih macam ni.
Tapi bila mereka nak tolak hadis Nabi, lafaz aqimus solah pada mereka tu bentuk semayang, kaifiat semayang yang mereka nak buat lagu mana tak. Kita tak mau hadis Nabi tak boleh pakai. Patut hak aqimus solah, orang hak anti hadis dia nak semayang lagu mana? Kita semayang sebenarnya ikut Nabi Allah Ibrahim. Cara Nabi Allah Ibrahim semayang lagi jauh. Hak Nabi pun hang tak tengok, hang Nabi angkat Nabi Allah Ibrahim. Bila masa hang tengok Nabi Ibrahim semayang. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh dah. Hak paling bawah ni, hak kira kata nak dekat dah hampir dengan kita tak pernah tengok. Dia nak suruh pergi lajak atas lagi. Kita kena semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu kalaulah dia nak suruh ikut cara Nabi Allah Ibrahim, panduan dia nak ambil tu datang dari siapa? Okey, baiklah, kalau tuan nak semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim, siapa pernah tengok? Siapa yang ada salah silah perangkai yang ikut Nabi Allah Ibrahim? Dia pun cerita. Kalau dia boleh cerita benda tu, kenapa hak tu dia terima? Cara merangkai kita dia tuan. Baik, dalam Quran ada tanda cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak tuan? Dalam Al-Quran ada tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak? Tak ada. Bila tak ada, dia nak ambil, dia nak kata nak ikut cara Nabi Ibrahim semayang tu, ambil panduan apa? Dah Quran tak cerita, dia nak semayang ikut panduan Ibrahim. Dia kata nak dengar siapa cakap. Kalau orang biasa juga cakap, apa beza dengan ni? Dia tolak tadi. Jadi kalau hadis dia tolak, hadis pun kita boleh tolak mengarut. Sorry. Berhenti azan tuan-tuan. Dia jadi lajak. Kita bersambung kembali tuan-tuan. Antara perkara lain selain daripada dua yang kita sebutkan di awal tadi, ialah musuh-musuh Islam nak menganggap kalau kita follow dan ikut betul-betul acuan dan pengajaran yang terdapat di dalam agama kita, dalam dunia yang dianggap global, dunia yang dianggap canggih dan moden pada zaman ini, kita pasti akan ketinggalan zaman. Orang yang ikut Islam ni ketinggalan zaman. Siapa yang ikut Islam ni dianggap jumud. Siapa yang ikut Islam ni dianggap kolot. Jadi kalau kita nak moden, kalau kita nak majukan diri kita, kita kena belajar, ambil ilmu daripada orang lain. Baik tuan-tuan, dalam bab kita nak ambil ilmu daripada orang lain tidak menjadi kesalahan pun. Bahkan sampai hari ini Islam banyak belajar sesuatu di luar daripada disiplin-disiplin ilmu yang sememangnya ditekankan dalam agama. Kita dah belajar sesuatu yang kita kata dianggap luar dan asing daripada fundamental kita, yang dipanggil sejarah, yang dipanggil geografi, yang dipanggil sains, yang dipanggil teknologi, yang dipanggil falsafah, yang dipanggil apa jua ilmu. Orang Islam hari ini belajar untuk mengetahui dan mengambil manfaat daripada disiplin ilmu-ilmu tadi. Dan ulama-ulama ada menyebut, daripada kita tidak mengetahui, baik kita mengetahui tentang sesuatu. Walaupun setengah orang kata, alah belajar benda ni tak penting sangat pun untuk akidah kita, tahu benda ni tak penting pun untuk syariat kita. Ada suara-suara demikian. Tetapi saya lebih suka mengambil pendekatan tadi, antara tak tahu sesuatu benda dengan kita tahu, mana lebih baik. Walaupun benda tu mungkin dianggap kurang penting oleh orang lain. Tak payahlah belajar falsafah, tak payahlah belajar ilmu ni, tak payahlah belajar benda ni. Akidah kita pun tak kuat lagi, belajar taharah pun tak berapa lepas lagi, nak belajar tu dah, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Lepas tu, kalau anda tak belajar benda tadi, adakah rasa kemah dah akidah anda? Kerana belajar jadi tak kemah lagi, kerana anda tak belajar tu rasa kemah dah. Tu rasa kemah. Contoh kita kata, saya tak berapa kemah lagi belajar akidah, tiba-tiba nak belajar ilmu yang di luar fundamental tadi.
Dia pun pesan kat kita, alah akidah pun tak berapa kejap lagi, tak berapa mana belajar ni. Kalau berhenti belajar ni pun rasa kemana. Sama je tuan-tuan. Sebab kita berasa sesuatu di luar agama semua tak ada manfaat, semua tak ada faedah. Sedangkan kadang-kadang benda itulah yang mendatangkan faedah kepada kita. Ingat, bila kita tidak menyukai sesuatu, guru-guru selalu berpesan jangan terus tong sampahkan. Sekurangnya kalau kita tak mahu dan rasa benda tu sekarang tak penting, bungkus dalam plastik, letak atas almari. Tak penting lagi. Satu masa mungkin benda itu akan jadi kegunaan dan kepentingan buat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, aku nak guna dah dulu tak berasa nak guna. Oh, lupa dalam plastik atas almari, buka-buka ada lagi. Tapi kalau lebih awal dulu tuan-tuan tong sampahkan, nak cari kat mana? Mah, mana barang tu? Mah dah buang tong sampah. Aduh, ingat hari tu tak penting sangat. Tak penting mana dah tong sampah. Tak tahu nak ke mana lah. Ingat tak cerita A.R. Badu pasal surat? Jenuh tong sampah tu, cari tong sampah ni sebab tertukar surat dah. Dia jadi payah.